Hai guys, Assalamualaikum. Jadi, hari ini kami berada di Natural Batik Village yang terletak di Kampung Balok, Kuantan, Pahang. Jadi, hari ini kita akan belajar lebih lagi tentang batik. Jadi, jom ikut saya. Batik merupakan salah satu kraft tangan yang unggul di Malaysia. Batik juga merupakan satu jenis kain yang dihasilkan melalui proses menerap lilin cair dan mencelup warna. Perkataan batik berasal daripada bahasa Indonesia yang bermaksud pakaian yang mempunyai titik-titik kecil. Perkataan tik bermaksud titik yang asalnya daripada perkataan yang berdetik atau tik-tik. Ada yang mengatakan juga bahawa perkataan batik berasal dari Jawa, iaitu tritik yang membawa maksud proses menghasilkan batik. Batik ni dari mana, Fit? Mengikut catatan sejarah, batik dalam bentuk primitif diketahui wujud sejak 2000 tahun lalu di Parsi dan di Mesir. Di negara China dan Jepun, kain bercorak batik mula digunakan sejak abad ke-7 dan ke-8 lagi. Manakala, di tanah Melayu, batik mula diperkenalkan sejak abad ke-15 Masihi iaitu pada zaman pemerintahan Parameswara di Melaka. Langkah yang pertama adalah dengan menekap blok corak yang diingini di atas kain putih. Motif dipilih berasaskan tradisional atau etnik, flora fauna, geometrikal, organik, garisan dan ruang, semi-abstrak dan lain-lain. Langkah yang kedua, setelah kain siap dicanting dan kering, Jadi, ini adalah tempat proses mewarnakan batik. maka sodium silikate digunakan sebagai pemati warna pada kain tadi. Kain perlu dicelup atau dilumurkan sodium silikate dan pastikan setiap inci kain terkena pemati warna tersebut. Setelah itu, kain perlu dijemur bersama sodium silikate tadi selama 8 jam. Proses ini dilakukan untuk memastikan warna tadi tidak akan luntur apabila dibasuh. Ini merupakan proses menaikkan seri warna batik. Langkah yang ketiga, setelah 8 jam dijemur, kain tersebut perlu dibasuh dan direbus untuk menghilangkan lapisan lilin. Air panas dicampurkan serbuk soda bagi menanggalkan lilin daripada kain. Jadi ini merupakan tempat proses pendidihan untuk membuang lilin daripada kain. Selepas itu, kain tersebut dibasuh dan dibilas. Seeloknya kain batik ini dijemur di tempat teduh agar warnanya dapat dijamin ketahanan dan kualitinya. Korang nak tahu tak? Kat Malaysia ni kan ada beberapa jenis batik. Cheese, batik tani, batik strip, batik block dan juga batik lipstick. Batik pelangi dihasilkan tanpa penggunaan lilin dan disebut sebagai kain rawa. Ia dihasilkan dengan menggunakan teknik ikat dan celup. Kain diikat beberapa kali dengan menggunakan apa sahaja untuk menghalang penerapan warna. Bilangan ikatan dan celupan warna menentukan corak dan warna pada kain. Ia disebut sebagai kain rawa. Digunakan sebagai tudung, selendang, serta pelengkap atau aksesori pakaian.
Batik blok dihasilkan daripada kain putih akan diterapkan dengan corak batik yang menggunakan blok corak. Blok corak diperbuat daripada kayu atau logam. Proses ini dilakukan berulang-ulang dengan mengikut susunan yang tertentu sehinggalah selesai, di mana blok itu telah dicelupkan terlebih dahulu ke dalam pewarna sebelum ditekapkan di atas kain tersebut. Batik canting atau pembatik lukis dihasilkan menggunakan alat canting untuk melakar atau melukis corak batik dengan lilin panas di atas kain putih. Proses mewarna mengikut kesesuaian corak yang dilakukan menggunakan brush jet, di mana bahagian-bahagian yang terkena lilin itu tidak akan meninggalkan kesan warna apabila proses mematikan warna dilakukan. Batik canting amat sesuai dijadikan sebagai pakaian wanita atau lelaki untuk menghadiri majlis rasmi ataupun pakaian untuk bersantai seperti payung, kaftan dan scarf. Kini, batik canting yang dilukis halus juga dijadikan sebagai item untuk hiasan halaman. Batik skrin dihasilkan dengan menggunakan kaedah melakar corak dan cara menerapkan warna sahaja yang berbeza. Corak batik ditentukan di atas skrin yang diperbuat daripada kain polister. Skrin dilekapkan di atas kain putih. Proses pewarnaan dengan warna di atas corak tadi dengan menggunakan sekuji. Cara ini akan diulang beberapa kali dengan corak yang berlainan untuk mendapatkan batik yang lengkap. Ia giat berkembang kerana mempunyai pasaran yang luas dan teknik pembuatannya yang lebih ringkas. Teknik ini mirip kepada kaedah cetakan sutera saring, hanya corak yang digunakan adalah corak tradisional. Seterusnya, batik merupakan salah satu kraft tangan tradisional yang terkenal dan sangat dihargai. Batik adalah hasil kerja tangan tekstil yang menggunakan lilin sebagai perantaraan. Lilin bertujuan untuk memisahkan halangan kepada kepelbagaian warna yang akan dicelup atau disapukan ke atas permukaan fabrik. Fabrik yang digunakan merupakan komposisi gentian asli yang berkualiti tinggi. Pada dahulunya, batik hanya dianggap sebagai seni pakaian tradisional. Akan tetapi, setelah pelbagai usaha dilakukan, batik telah menemui sebuah pembaharuan. Batik telah melalui revolusi kontemporari di mana dijadikan sebagai elemen penting dalam reka bentuk dan reka hias pakaian fashion moden. Proses pemodenan konsep, teknik dan falsafah. Sebagaimana masyarakat dan kebudayaan yang sentiasa berkembang mengikut peredaran zaman, seni membatik juga turut berubah. Perubahan bentuk dan fungsi seni batik moden merupakan cerminan daripada keperluan dan apresiasi masyarakat moden. Setiap negeri mempunyai motif dan juga aplikasi warna yang membawa identiti tersendiri mengikut adat masing-masing. Hal ini demikian menambahkan keunikan batik di Malaysia. Harmoni susun atau motif yang melambangkan masyarakat Melayu membolehkan pelukis-pelukis moden mengarap dan merakamkannya dalam sebuah cerminan lukisan. Batik digunakan untuk membuat baju, kain sarung atau batik lepas. Sebagai contoh, pakaian seragam pramugari kapal terbang MAS dibuat daripada batik. Bye-bye. Okay, thank you again. Bye korang, jumpa lagi. Kesimpulannya, pelbagai jenis batik di Malaysia ini yang perlu kita ketahui. Siapa lagi yang seharusnya menyokong industri batik tempatan selain kita sendiri? Rakyat Malaysia perlu sentiasa berusaha memartabatkan batik Malaysia dan berbangga dengan keunikan ini.